Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam pelayar-pelayar semua. Ya, Rubidin, apa khabar? Semoga line saya tak kena hack malam ni lah. Kalau saya dapat dengar suara saya, tolong like ya. Salam perjuangan, saudara Diksi, Syaful Salahuddin, Mustafa, Mimi, Azlan Yusof, Rezwan Mustafa, Duan Mewah, Ahmad Irman Razali, alias Abdul Latif, Waalaikumsalam, Aziz Rahman, Ibrahim Cik Muda, Raja Kamal Raja Bazlan, apa khabar aku? Duk, nursing ni sangkut-sangkut, memanglah saya tahu dari mereka start hack. Assalamualaikum, Saudara Samsul Anwar, Muhammad Shah, Cik Jun, Muhammad Fauzi Buang, Muhammad Nur Hafizan Mamat, Kopra Darus, Effendi, Laila Hussein, Syahizan Izam, Rosini Korongot daripada Sabah. Apa khabar? Markim Kama-Kama, Effendi Lutan. Assalamualaikum Dejebat. Wan Syahib, Zaini Haji Saoi, Pok Teh Zul Osman, Ramzi Zul, Mat Azizul, Munim Ahmad, Ruby. Saudara Sulaiman Hassan, apa khabar? Kau dengar tak suara ni? Samban ni, clear tak clear ni? Mudah-mudahan suara saya clear dan saya beri pencerahan. Kalau mereka nak hack saya nak buat macam mana? Mereka berkuasa. Sebab teman saya, Saudara Lokman Adam, dia punya live dia teruk kena hack daripada pukul 8 malam tadi. Bagaimana tak apalah, saya nak beri pencerahan. Kalau mereka nak hack lah, apa buat. Ini ruangan saya adalah memberi pencerahan. Bukanlah nak mengatur orang, pendedahan dan sebagainya. Ya. Hari ini 30 Januari 2021. Kes baru sejumlah 5,728 orang. Jadi kes keseluruhannya sudah 209,661 dengan kematian pada hari ini adalah 13. Jumlah kematian sudah 746. Di Sabah ada penurunan, semalam 288, hari ini 263. Di Labuan naik balik, semalam 5, hari 29. Di Sarawak, sebab itu saya katakan berhati-hati warga Sarawak, sebab saya melihat nampak trend ada kenaikan. Daripada 70 dia naik 171, semalam 179 dan hari 191. Berhati-hati saudara, jaga kebersihan, jaga diri saudara. Kalau tak ada keperluan, duduklah di rumah ya. Tak perlulah nak duduk ini keluar mana-mana musim Covid ni. Terima kasih saudara Ibrahim, suara clear, line clear. Alhamdulillah. Di Kedah turun semalam 125, hari ini 99. Di Pulau Pinang hari ini naik, semalam 99, hari ini 101. Begitu juga di Perak, Yop. Semalam saya 73, hari ini naik 112. Dan amat menggerunkan kita adalah di negeri Selangor. Masih lagi tiada berkurangan, malahan meningkat lagi. Semalam 3,126, hari ini jumlahnya 3,285. Saudara, di negeri Selangor. Saya tinggal di negeri Selangor ni. Kawasan Pilihan Jaya teruk ni, mudah-mudahan kita berdoalah agar segeralah susut ya. Sungai Buloh sangkut-sangkut. Tak apalah. Takut-takut. How are you, Maria? Hashim Alias, suara terang malam ini. Terima kasih dari Melaka, Saudara Hashim. Di Kuala Lumpur juga, walaupun berkurangan, tapi 400 orang. Di Putrajaya, 12. Negeri Sembilan meningkat. Semalam 69, hari ini 158. Negeri kecil, tapi jumlah terkumpul 11,608. Di Melaka turun, semalam 74, hari ini 42. Di Johor, bagaimana yang saya katakan, trend di Johor dia turun naik tu amat membahayakan. Kerana hari ini di Johor, 4 hari lepas 1,069, kemudian dia turun 717. Dia turun 684, hari ini naik balik 792. Di Pahang turun 51, di Terengganu turun 85. Alhamdulillah warga Perlis akhirnya dapat juga kita berjumpa di Perlis sifar COVID-19, tiada jangkitan hari ini. Di Kelantan juga turun sejumlah 28 orang sahaja. Itulah sekarang ini yang dapat saya laporkan kedudukan COVID. Hari ini 5,728. Sebagaimana sahabat saya daripada Kedah tadi, saudara Azam, dia meminta
agar pihak Kementerian Kesihatan menghilangkan nama itu dalam Facebook. Apakah benar mereka yang dijangkiti COVID itu benar-benar rakyat warga kita, supaya kita dapat tahu. Mungkin ada juga kalangan yang terjangkit itu adalah warga kita atau sahabat-sahabat kita ataupun jiran-jiran kita. Ya, jadi saya mengambil kesempatan dalam ruangan ini meminta, macam mana saya katakan semalam, kalau boleh nyatakan, kalau boleh keluarkan nama sekali, jantinanya, bangsa, kaum dan sebagainya untuk kita mengetahui. Jangan main sebut angka saja. Ini bukan nak bagi nombor ekor ya. Saudara Hajimat, apa khabar Saji? Terima kasih. Agak menggerunkan kita juga situasi di Terengganu. Memanglah membimbangkan kerana terdapat ada berita mengatakan seramai 48 orang petugas barisan hadapan terdiri daripada doktor, jururawat dan pembantu klinik yang mengendalikan unit kawalan COVID-19 dijangkiti virus corona. Tular dalam media sosial sejak petang semalam ya. Berpuluh-puluh warga kesihatan sedang menunggu giliran untuk menjalankan saringan kesihatan. Bagaimanapun pihak Kementerian Kesihatan menerusi Jabatan Kesihatan Negeri telah pun membuat kenyataan rasmi di mana keadaan telah terkawal, namun ia masih belum meredakan kebimbangan rakyat tanpa adanya sesuatu tindakan yang lebih drastik dilaksanakan di Hospital Sultanah Nur Zahirah di Kuala Terengganu. Jadi warga Terengganu berhati-hati sebab virus corona sudah merebak dan keadaan ini bukanlah satu yang baik. Saya turut menerima kiriman daripada saudara Firdaus. Tadi saudara Firdaus mula-mula tu sedap baca, dia kata, Datuk selamat pagi Sabtu. Itu hidup ni katanya biarlah seperti kayu yang lebat buahnya, hidup di tepi jalan dan ketika dilempari orang dengan batu tapi dibalas dengan bunga dan buah-buahan. Kemudian dia pun menyusul berita yang dia beritahu kepada saya, dan tadi juga dalam TV3 petang tadi ada menyebut bahawa terdapat serangan virus corona di Pulapol, Pusat Latihan Polis. Kerana katanya agak ramai juga bilangan disahkan positif setakat ini, iaitu pelatih ke inspektor ada lebih kurang 75 orang, staf 22 orang, keluarga staf ada 10 orang, pegawai anggota CID ada 20 orang. Jadi kita harap, dan sekarang ni katanya, tapi tidaklah diadakan lockdown total di kawasan Pulapol. Pihak polis, pihak berkuasa sedang melakukan siasatan dan melaksanakan tugas mereka. Kita berdoa agar warga di Pulapol segera terhindar. Jadi COVID-19 ini tidak menjangkiti di merebak di Pulapol, sebab ramai di sana tu. Sebab di Pulapol ada lebih kurang dalam 1,000 orang. Itu quartersnya ada 67 unit. Dan ada penghuni sebab 554 orang. Keseluruhan populasi di Pulapol itu lebih daripada 3,000 orang. Jadi dalam keadaan begini kita berdoalah. Kerana katanya pihak KKM sekarang ni sedang berada di Pulapol untuk risk analysis dan langkah-langkah berikut sedang diambil. 3 orang pelatih telah pun dihantar ke Hospital Sungai Buloh. Selama 35 pelatih telah dikuarantin di asrama berasingan dan kemungkinan akan dihantar ke MAP. Bagi staf dan keluarga yang tidak bergejala untuk kuarantin kendiri di kediaman masing-masing. Ini keadaannya saudaranya, itu di Pulapol. Itu yang saya dapat kiriman daripada saudara saudara mana tadi? Saudara Firdaus. Terima kasih saudara Firdaus. Beliau begitu peka dan segera menghubungi saya untuk menyiarkan supaya benda ini dapat kita wawarkan bersama. Tidak lain tidak bukan untuk memeranjatkan atau mengejutkan rakyat. Tidak. Tetapi adalah semata-mata untuk memberi peringatan, memberi pengetahuan, melaporkan keadaan semasa. Saudara. Malam ini saya tidak berhasad untuk membuat e-commerce kerana khawatir nanti tengah-tengah kita sedap nanti kena hack nanti. Tapi bagaimanapun kalau saudara nakkan barang-barang produknya, jangan lupa Azhar 011-330-41241. Azhar dengan Renang Tok, ini Siti Farehah 017-711-4300, Syauki 012-357-5703, buah-buah kizinis ya, dan Puan Sherry Ibu Tunggal untuk acar buah-buahan 017-714-7362. Ini e-commerce tapi saya percepatkan. Saudara, saya juga menerima kiriman daripada Presiden UMNO, Datuk Seri Zahid Hamidi, yang mengutarakan isi hatinya, keprihatinan beliau melihat gelagat ataupun gejala yang mula merebak dalam masyarakat kita. Kiriman dalam muka buku Presiden UMNO, Datuk Seri Zahid Hamidi, begitu menyentuh perasaan saya. Dia menulis, dia kata, sayu hati ini
Negara sekali lagi digemparkan dengan kisah dera yang menyayat hati apabila seorang kanak-kanak berusia 7 tahun ditemui meninggal dunia dalam tong air di rumahnya dengan kesan lebam serta cedera. Anak kecil ini dipercayai didera oleh ibu kandung dan bapa dirinya. Sebelum ini, kes dera kanak-kanak berumur 5 tahun meninggal akibat dipijak sehingga pecah usus perut. Turut dilaporkan. Dulu pernah berlaku, saudara ya. Menurut Datuk Sri Zahid, dia kata sehingga September tahun 2020 sebanyak 3,875 kes dera kanak-kanak telah direkodkan. Apakah sudah tiada nilai kasih dan sayang terhadap anak kecil dalam masyarakat kita? Atau mungkinkah personaliti atau sikap ibu bapa menjadi faktor dalaman yang menyumbang kepada kes penderaan ini? Jadi apakah perlu ada satu garis panduan atau model pembinaan keluarga yang bahagia dan selamat untuk dilaksanakan? Sayu hati ini, dia kata, melihat anak kecil ini diperlakukan sedemikian rupa. Moga arwah adik Amir ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman dan beramal saleh olehnya. Amin, amin, Al-Fatihah. So, apa kata baginda Rasulullah SAW? Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW telah bersabda, di antara kesempurnaan Islam seseorang ialah dia meninggalkan sesuatu yang tidak berkaitan dengannya, yang tidak berfaedah baginya. Ini adalah hadis Tirmizi yang ke-2318, status hadis Hasan. Pengajaran seorang mukmin dianggap elok, indah dan berakhlak tinggi apabila dia hanya melakukan perkara yang berfaedah dan meninggalkan perkara yang tidak berfaedah. Antara sifat seorang Muslim yang berakhlak adalah sentiasa menyibukkan dirinya dengan perkara yang mulia dan bermanfaat serta menjauhkan perkara yang hina dan rendah moralnya. Amir Keramit line through, tak apalah, saya tengah memberi pencerahan tentang apa sabda junjungan. Kalau mereka hack, kamu jawablah dengan Allah SWT. Saya bukan apa, inilah sebahagian daripada kita berdakwah sama kita. Tak mengapa, buatlah. Anda masih berkuasa. 3, menyibukkan diri dengan sesuatu yang tidak bermanfaat dan berfaedah adalah sia-sia. Apatah lagi jika membawa kepada dosa dan maksiat. Ia merupakan petanda kelemahan iman. Antara perkara yang tidak berfaedah ialah bercakap kosong, menulis dan memforwardkan sesuatu yang tidak mendatangkan pahala. Termasuk juga menghabiskan masa bermain game, duduk di kedai kopi, mengambil tahu perkara yang tidak ada kaitan dengan dirinya. Atau melakukan hacking. Tunggulah saudara. Ingatlah saudara, negara rahmah, ummah sejahtera. Kiriman daripada Pertubuhan Ikram Malaysia Negeri Johor. Tajuk cerita malam ini, saudara Anas Karliho, adalah pandemik politik paling bahaya. Pandemik politik paling bahaya. Salam impian moratorium kumpulan wang simpanan pekerja RM10,000. Sebelum itu, saya santuni dengan pantun daripada Pak Nazil. Apa kata Pak Nazil? Tanya Pak Nazil, ya. Pak Nazil punya negeri di Perlis, sifar virus corona. Tak apalah Samsul, Anggrek Rimba mau share. Saya minta saudara supaya share supaya dapat didengar oleh teman-teman. Saya punya page bukan untuk mencerca orang, bukan untuk memaki hamun orang. Saya berusaha untuk beradab dan memberi pencerahan dan memberi penjelasan. Khususnya kepada warga UMNO yang saya yakin bersama-sama dengan saya. Dan saya memberi penjelasan. Tidak ada lebih, tidak ada kurang. Semengikut pengetahuan saya. Jadi kalau saudara nak kata apa pun, katalah. Macam mana ya kita menyatakan benar. Kata Pak Nazir, selepas menajak menikmati bekal, anak beruk datang ke sisi. Jika bijak menggunakan akal, perkara buruk mudah diatasi. Kak Nyonya meminjam galahnya pandak. Apakah daya? Pandak tu pendek ya. Berdoa hanya kepada Allah. Jika tidak, syiriklah dia. Itu pantun daripada Pak Nazir. Terima kasih Pak Nazir. Saya bertanya dengan saya tentang bagaimana dengan bantuan prihatin. Wallahu a'lam bisawab. Semalam ada yang dapat, ada yang tak dapat. Ada yang pergi melalui Bank Sempadan Nasional. Tapi saya tak tahu sama ada mereka yang bagaimana cara penyampaian wang bantuan prihatin rakyat itu sampai atau tidak. Tapi yang saya nampak semalam ada mengatakan mereka cuma dapat RM300. Baki tak tahu bila lagi. Jekom dah sedang buat kerja. Biarlah mereka mendapat wang daripada hasil rakyat. Kita rakyat bayar cukai dan wang itu digunakan dalam bajet untuk membiayai Jekom, untuk membelasah. Buatlah. Anda tengah berkuasa sekarang. Tapi ingat, tiba masanya nanti ya. Begitu juga dengan isu tentang moratorium. Saya bersimpati dengan Datuk Seri Presiden UMNO. Beliau bersuara, menjerit berkali-kali, macam-macam orang kata dia. Tapi dia masih lagi memperjuangkan sistem moratorium ini. Kerana beliau begitu yakin, tanpa moratorium, rakyat akan hidup penuh kesusahan.
Saudara Mat Syah, Saudara Mat Syuki, RM RM100 je tu. Itu yang saya katakan tadi. Bahawa kita tak tahu bila dapat RM100. Bersyukurlah ya, kalau itulah gambar suara. Okey Datuk, terima kasih. Kalau itulah nilai rakyat di mata pimpinan, bahawa kita ni ada yang dapat RM100 dan RM300. Yalah. Rakyat biarlah menderita, mereka hidup bahagia. Jadi apa yang dilontarkan oleh Presiden UMNO Datuk Seri Zahid Hamidi, beliau mahukan supaya sistem moratorium ini diberikan. Saya mengharapkan supaya hari Isnin nanti adalah sesuatu yang baik. Rahman Amli, baca ayat suci Al-Quran walaupun satu ayat. Walaupun satu ayat untuk mendapat keberkatan Allah. Amin, amin, Rabbil Alamin. Tak apalah saudara. Saya harap saudara bersama dengan saya. Kalau dihack, saya akan terus berbicara dan malam nanti boleh saudara ulang lagi. InsyaAllah. Sejauh mana mereka nak lakukanlah. Dan sebenarnya saya nak menjelaskan, memanglah mereka tak suka. Kerana dah 2 hari yang Berhormat Mulia ini Menteri Kewangan Tengku Zafrul mula diserang di laman maya berhubung dengan suntikan kerajaan untuk dana penjana yang menimbulkan pelbagai persepsi songsang terhadapnya. Jadi, tapi menurut pihak terbabit, ada pula diberitakan mereka yang mendapat dana itu mengugut akan melakukan tindakan saman, tindakan mahkamah dan sebagainya. Saya pun hairan apa nak jadi negara kita ni. Kalau mereka melakukan kesilapan, hadapilah dengan secara gentleman. Kalau mereka nak ugut sana, ugut sini, maka orang akan marah. Sebab saya merasakan sebelum ini terdapat kiriman yang menyiarkan bagaimana perbincangan berhubung dengan syarikat merawat air di negeri Kedah turut melibatkan nama keluarga Tengku Zafrul. Begitu juga apabila Datuk Lokman Adam. Tadi line dia kena teruk, kena balun. Mendedahkan kerabat Perdana Menteri turut dikaitkan, mendapat anugerah projek. Jumlahnya berbilion-bilion ringgit. Kenapa begitu jadinya? Jadi di saat rakyat hidup dalam penuh derita dan kesengsaraan. Jadi pimpinan tidak dilihat mengindahkan untung nasib rakyat. Tetapi gambaran diberikan adanya pelbagai penganugerahan di kalangan kroni. Sebab itu saya rasakan bahawa KKN, kita harus bangun, KKN ini adalah pandemik politik paling bahaya bagi negara. Korupsi, kronisme dan nepotisme. Ini yang selalu saya slogankan. Sebab itu saya dituduh macam-macam. Tak apalah, biarlah. Jadi kita perlu menentangnya sehingga tuntas. Kita harus berani bersuara. Kerana saya juga menyuarakan ini kerana saya yakin suara rakyat adalah kuasa keramat. Jadi hanya suara rakyat dan kuasa keramat ini sahajalah yang mampu mementras pandemik dan atau wabak, penyakit paling bahaya bagi bangsa dan negara kita. Dan paling menyedihkan, di kesemua syarikat yang dikatakan memperoleh anugerah tersebut terdapat warga bukan Melayu. Jadi nak buat macam mana bangsaku? Teruslah anda menjadi pengemis di bumi sendiri. Mereka yang berada di anjung kuasa itu boleh memberikan projek kepada syarikat kroni yang anggotanya juga bukan Melayu. Saudara Surip Saripudin, juta ke bilion. Bukan. Saya ingat dulu zaman Cik Gapa dulu berbilion. Begitulah arwah almarhum Cik Gapa apa kalau dia bercakap dengan saya dulu, projek ini nilainya 3 bilion. Sekarang ni dah tak ada orang nak cakap juta dah. Hebat Malaysia ini, projeknya tidak lagi menilai bilion atau apa-apa ini ratusan ribu atau 1, 2, 3 juta. Semua main bilion. Rakyat terus terduduk. Minta wang EPF, kumpulan wang simpanan pekerja, tidak dilayan. Minta sistem moratorium, tidak dilayan. Terjeritlah UMNO menjerit. Pimpinan UMNO bagai nak geraklah Zahid. Berusaha dan sebagainya. Masih lagi mereka pakak tuli untuk mendengar suara rakyat. Inilah keadaannya. Barang di kedai, di pasar, masih lagi meningkat. Terus meningkat. Saya bercakap begini sebab saya tahu, saya pergi. Saya melihat sendiri apa berlaku di pasar-pasar raya. Apa berlaku di pasar-pasar menjual ikan dan sayur sebagainya. Tidak ada kawalan harga. Dan setengah itu bila tanya pada penjual tu, dia kata ada juga bahan tak supply tak cukup. Ikan tak cukup, daging tak cukup. Sebab itu saya mengatakan, Menteri Pertanian, Ronald Kaindi buat apa? Tadi saya nampak dalam TV tadi dekat Sabah, bagi bantuan 100,000, 200,000, okeylah. Tetapi masalahnya rakyat keseluruhannya. Anda diberi jawatan, diberi amanah untuk memimpin kementerian yang menjaga aspek makanan rakyat.
Ini penting dalam keadaan kita menghadapi darurat. Saya menyuarakan ini bukan apa kerana saya risau, unsing memikirkan rakyat kita ni nanti bagaimana kita terjebak dalam masalah untuk mendapatkan sumber makanan. Apa caranya? Dan Kementerian Perdagangan dalam negeri tidak pula mahu menurunkan pegawainya untuk menyiasat dan melakukan tindakan. Ini tidak. Mungkin hari Sabtu, hari Ahad tak payah kerja. Ini bukan yang rakyat hendak. Rakyat mahu agar harga barang dikawal. Bahan barangan untuk makan ada. Dan rakyat takkan bising. Yakinlah kau nak buat COVID-19 ke, kau nak buat PKP ke, kau nak buat perintah ni darurat ke. Rakyat Malaysia ini adalah warga cinta damai. Kita bukan kaki bergaduh. Rakyat Malaysia bukan untuk bergaduh. Rakyat Malaysia nak tenang, duduk di rumah, merawat cinta kasih bersama keluarga. Tapi kalau harga ikan mahal macam Jozo beritahu tu, nak makan apa? Takkanlah rakyat tak layak untuk makan ikan. Kamu saja ke yang berada di anjung kuasa Seri Perdana, yang boleh makan segala-galanya, boleh dapat projek bilion-bilion. Rakyat macam mana? Rakyat tak ambil kisahlah, walaupun ada orang dedah, orang ni dapat. Buatlah. Rakyat tahu. Tapi jangan sampai rakyat dicampakkan ke longkang. Kehidupan rakyat jangan diizinkan rakyat mengemis di buminya sendiri. Sekarang ni semua orang tahu. Kita tidak mendambakan sesuatu yang besar. Rakyat tidak minta duit berbil, tidak. Yang rakyat minta, moratorium ini tangguhkan dulu. Bagi tahu pada pihak bank, bagi tahu pihak institusi kewangan, tangguhkan dulu tuntutan untuk membayar. Itu yang rakyat minta. Dan kamu punya kuasa untuk melakukan. Dan kamu tidak mahu melakukan. Ini yang membuatkan rakyat resah dan gerisah. Saudara Mutalib, saudara Wan, ikan mahal, Wan Zaidi. Memang ikan mahal. Kementerian Pertanian buat kerja apa? Kerana nak import ikan, minta AP. AP ini dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian, Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia. Nak bawa masuk ikan dan sebagainya. Dan kos pengangkutan bertambah lagi sebab harga petrol di pasaran masih lagi kekal pada RM1.90. Jadi bila barang mahal, wang rakyat tak ada. Semakin tadi saya dengar ada teman-teman kata adalah duit dalam kocik. Saya kata bukan dalam kocik, dalam bank memang kosong. Dan sedangkan mereka yang berkuasa, wang mereka tepu tiap-tiap bulan dapat gaji. Hari ini 30 bulan, besok 31. Mereka dah masuk dah dalam akaun mereka. Rakyat macam mana? Gigit jari. Kenapa kan anda mempersendakan rakyat? Kenapa anda mengundang masalah dengan rakyat? Ini saudara mana tadi? Ikan apa tadi? Duhai. Ikan selah kuning harga sampai RM19. Dan bertambah gila lah sekarang ni. Harga kawalan tidak dapat dilakukan. Kemudian bekalan tidak terjamin. Belanja RM200 sikit je dapat, saudara Mak Syukri. Itu yang kalau ya saudara ada RM200. Kalau baru dapat daripada bantuan prihatin. Kalau tak dapat RM200, nak beli apa? Nak makan apa? Takkanlah rakyat hanya layak untuk makan ikan kering. So Azhar Majid, makiah tertipu. Itu dah, saya dah bercakap 2-3 minggu dulu lah. Saudara Pak Hafaz Hamid, kami langsung tak ada duit. Ini benar. Saya sendiri terkial-kial. Ini saya tidak bercakap orang lain, saya bercakap. Kalau saya bercakap, itu kerana itu saya alami. Ikan mambung RM24 sekilo. Oh ya Allah, ya Tuhanku. Kenapalah kita punya pemimpin begini? Dah 3 hari makan Maggi. Hafiz Apek, berhati-hati. Dulu kita melihat cuma warga student dulu. Yang dulu saya pernah tulis, saya kata warga pelajar-pelajar yang berada di Menara Gading tak cukup duit, koyak isi perutnya. Kena makan Maggi selalu. So jadi saya harap saudara jangan begitu. Untuk COVID, untuk melindungi PM. Saya tidak mahu menuduh, tetapi akhirnya rakyat membuat persepsi yang sebegitu. Jadi sebab itu saya kata sekarang ni Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan hal ehwal pengguna perlu buat siasatan. Cukup ke tak cukup beras, cukup tak cukup gula, tepung. Lepas tu kamu nak lock up lah. Kamu nak nak tutup perintah kawalan pergerakan, buatlah asalkan rakyat ada makan. Ini tidak. Apa yang berlaku kamu biar begitu di pasar. Ikan kering pun mahal. Saudara maksud, ikan kering mahal, saya tahu. Nak sekarang ni, sedarlah rakyat se-Malaysia. Ini Rafidah binti Osman, dia kata sedarlah rakyat se-Malaysia. Hanya UMNO saja yang betul-betul jaga rakyat. Ini memang tidak saya nafikan. Ini memang saya tidak nafikan. Dari dulu lagi.
Tapi apakan daya, mereka memilih untuk memilih kononnya nak rasa, nak buat selera. Ubahlah selera. Jadi dapatlah sekarang. Saya yakin kalau pimpinan hari ini diterajui oleh UMNO Barisan Nasional, keadaan berbeza. So, ajai-ajai 500 sebulan punya barang. Ini saudara Ajai tadi dia kata 500 sebulan punya barang kering. Itu pun tak cukup. Menteri tidur ke? Baik menteri pergi sekolah balik. Saudara Ajai bukan balik pergi sekolah. Suruh balik pergi Sabah, duduk diam-diam lebih baik. Menteri yang menjaga ni seorang tu daripada Sarawak, Metalinggi, dan seorang lagi daripada Sabah. Dua-dua. Ini keadaannya. Saudara Azraz Asani, Assalamualaikum Tok. Nampaknya vaksin pun dah jadi politik. Begitulah keadaannya. Dan saya ingin berpesan juga dalam keadaan ini kepada adik-adik kita. Kita pemandu motor Grab. Saya bersimpati. Semalam saya tengok waktu hujan tu dia berhenti bawah jambatan. Sedih saya melihat. Anak bangsa saya. Ramai yang menjadi pemandu motor Grab. Untuk mengantar makanan dan sebagainya. Itu ajalah pekerjaan yang ada sekarang ini. Mereka melakukan tugas, buat kerja dengan ikhlas untuk memastikan bawa balik rumah ada makanan untuk anak-anak dan anak isteri dan keluarga mereka. Jadi pada adik-adik kita ni saya berpesan kalau boleh kalau hujan berhenti bawah jambatan, nak buat macam mana? Jangan teruskan perjalanan, jangan dikejar sangat. Kalau jalan licin, berhati-hati. Pastikan makanan itu sampai pada pelanggan dan anda juga selamat sampai di rumah. Ingat saudara bahawa saya tahu anak-anak di rumah, isteri di rumah, keluarga di rumah sentiasa mendoakan keselamatan anda. Saya sedih bila bercakap benda begini. Saya tak mampulah nak menahan emosi saya sebab saya tahu anak bangsa saya akhirnya inilah jadinya. Kita menjadi pengemis di bumi sendiri. Kita macam bak kata pepatah, itik di kolam mati kehausan, ayam dikepuk mati kelaparan. Sedangkan mereka bernama pemimpin enjoy, dapat projek bilion. Fikir untuk rakyatlah sikit. Aduh, cuma ada teman, saya sorry saya agak beremosi bila saya mengingatkan adik-adik yang bawa motor tu apa semua tu. Saya sedih. Sebenarnya saya benar-benar saya sedih. Bukan main-main. Ini lahir daripada hati dan nurani saya. Yang saya melihat anak bangsa saya begini. Tak sepatutnya. Kalaulah lahir kembali. Kalaulah hidup semula. Pejuang-pejuang bangsa kita yang dulu. Memperjuangkan, mengobatkan air mata, keringat, darah dan nyawa mereka. Kalau mereka bangun semula dari kubur, dia tengok benda gini, dia pun akan menggeleng kepala dengan penuh kekesalan. Apakah ini yang kuwariskan untuk anak bangsaku? Adakah ini hasilnya daripada perjuangan kami? Melihat anak bangsa kita terbiar. Negara bukan besar mana, rakyat bukan ramai mana pun. Negara harmonis punya hasil yang banyak. Tapi semua akhirnya rakyat hidup teruk. 4 tulang kering. Dengar khabar menantu Medin dapat projek 1.6 bilion. Saya sebenarnya saya menanti. Kalau ada bukti, saya cakap. Kalau tak ada bukti, saya tak akan cakap. Itu perangan saya. Sebab kena ingat, saya berlatar belakangkan sebagai seorang jurnalis. Kita tidak akan bercakap kalau tak ada fakta. Saya tahu Datuk Lokman ada fakta. Dia bercakap lah. Biarlah, izinkanlah. Tapi saya kesianlah juga. Sebab line dia kena hack teruk daripada pukul 8 malam tadi. Ikan bilis 100 gram di pasar Kemaman. Di Kemaman pun RM5. Lepas 2 minggu RM10. Mana menteri? So, saudara Ken, tanyalah. Saudara Ken di Sabah, tanyalah pada pengundi yang telah diperbodohkan oleh Pakatan Harapan. Termasuk PBM. Akhirnya kalian berjaya menzalimi rakyat khususnya Bumi Putra. Tanya. Apa nak buat? Tapi jangan risau, saudara. Saya dapat juga kiriman. Ada teman-teman bertanya pada saya. Dia kata, andai kata pimpinan negara berubah di masa mendatang, apakah saya akan meninggalkan halaman maya ini? Jawab saya, no way. Selagi saya bernapas, selagi saya punya tenaga, selagi saya boleh bercakap, saya akan terus menyuarakan suara-suara rakyat. Jawapan saya, tidak. Saya berjanji akan terus menjadikan sebagai jambatan penghubung antara rakyat dengan pimpinan kerajaan. Walaupun dah tukar kerajaan pun semua tu, bukan berhentinya saya kena berhenti nak bekerja. No, saya tidak akan. Walaupun saya ditawar dengan apa-apa jawatan pun, saya tetap akan menolak. Saya lebih senang dengan cara begini, untuk saya berinteraksi dengan rakyat. Biarlah, kalau tak ramai orang. Biar saya katakan, kalau 10 juta rakyat Malaysia ada di sini, seorang itulah saya yang menyuarakan suara rakyat. Kalau tak ada orang dah sangat, biarlah saya seorang. Tak apalah, orang nak kutuk saya pun kutuklah. Saya merela semua tu. Ada juga bertanya pada saya, dia kata, Tok, saat sebelum menghadapi pilihan raya umum 2018 yang lalu, di mana saya?
Adakah saya membuat kritikan begini? Apakah saya kenapa saya tak buat live? Dia menyatakan bahawa sebelum Pilihan Raya 2018. Saya kata saudara silap. Sebab waktu itu saya banyak menulis kalau saya melanggani akhbar Buletin Rakyat setiap minggu selama 3 tahun. Selama 3 tahun setiap minggu saya menulis. Halaman saya, Aku Anak Melayu. Saya menulis tentang kebajatan dan sebagainya. Dan saya menggambarkan kekhawatiran saya tentang kemungkinan kalau itulah sikap yang ada pada pimpinan, maka kerajaan Barisan Nasional nanti akan bertukar tangan. Tapi mereka tak mau dengar. Saya nak kata apa? Mereka yang mengelilingi pimpinan-pimpinan tertinggi, sama ada di negeri ataupun di peringkat parlimen, semua mengatakan saya ini sebagai pembangkang. Tak apalah, tentulah. Saya tetap ahli UMNO. Saya warga UMNO sebab saya khawatir, saya bimbang. Dan hari ini saya melihat situasinya sama juga. Malahan lebih teruk lagi. Hari ini saya diserang lebih teruk lagi. Kerana UMNO itu adalah parti yang mendukung kerajaan Perikatan Nasional. Jadi mereka menyalahkan saya, alah UMNO dah buat keputusan, kenapa saya tak sokong? Saya kata, buat apa saya nak sokong kalau tak betul? Sebab itu bila saya berada sepentas dengan orang di AP, sepentas orang keadilan, maka saya dianggap bahawa saya sudah mengkhianati. Tidak, saudara dengarlah apa yang saya cakap. Bicara saya tetap mempertahankan bangsa saya, agama saya dan parti saya. Parti saya UMNO, tidak entah bukan. Walaupun saya ada dalam kumpulan DAP, saya akan tetap. Kalau tak betul, tetap tak betul. Kalau mereka menyuarakan benda kebenaran, saya harus menyuarakan kebenaran. Kita harus merubah pikiran kita. Tidak lagi untuk kita dijadikan sebagai katak di bawah tempurung. Saudara, hari semalam heboh cerita bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim disiasat oleh pihak polis berhubung dengan kenyataannya yang menyebut tiada keperluan darurat dan sebagainya. Saya dengar jugalah ada daripada Ketua Polis Perak pun memberi kenyataan dan sebagainya. Bagi saya soal itu biarlah, it takes the cost. Biar pihak berwajib yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab. Kita jangan gatal-gatal. Jangan kita nak buat menyebuk. Kita dengar. Sebab saya melihat kadang-kadang ada kebenaran. Dan waktu yang sama juga ada benda-benda yang boleh berada dalam keadaan yang mengundang masalah. Sebab saya kata kalau mencabar agung tak boleh. Kita UMNO berdiri teguh di belakang Duli Yang Mahmudah Tuan Agong. Saya sentiasa berdiri di belakang gajah-gajah Melayu. Jangan dicabar, jangan diusik gajah-gajah saya. Saya akan bingkas bangun. Tapi kalau dia menuntut supaya keabsahan Perdana Menteri, itu usaha beliau lah. Untuk dia supaya parlimen bersidang, memanglah semua rakyat hari ini, saya lihat nampaknya memang rakyat minta supaya parlimen diadakan persidangan. Dan mereka mengharapkan parlimen bersidang tu dengan harapan satu saja, supaya ahli parlimen membawa usul tindu tak percaya pada Perdana Menteri. Itu yang dapat saya lihat. Yang dapat saya lihat daripada naratif yang ada dalam pemikiran rakyat. Kerana mereka sudah tak percaya lagi dengan pimpinan kerajaan hari ini. Sebab itu kemarin terdapat 120 pertubuhan. Ada 120 pertubuhan bukan kerajaan yang menghantar memorandum memohon murni jiwa Duli Yang Maha Mulia Tuan Agong mengizinkan agar Parlimen dan Dewan Undangan Negeri dibuka semula, diadakan semula. Dan mereka telah pun wakil-wakilnya di tiap-tiap negeri telah pun pergi ke istana masing-masing untuk memohon keampunan tuanku supaya dapat mendengar rintihan rakyat. Dia Pertuan sebut melalui jaringannya daripada Perlis sampai ke Johor. Kita dengar, tunggu dan lihat. Tadi saya terima satu persoalan daripada ahli Dewan Undangan Negeri Perak yang mewakili Parti Amanah. Sebab saya katakan tadi, walaupun dia Parti Amanah ke, Parti PAS ke, Parti PBM ke, Parti Keadilan ke, DAP, kalau dia menyatakan kebenaran, saya akan bersetuju. Tapi kalau dia tak betul, kita akan songsong. Saya lihat wakil rakyat Adun dari Parti Amanah, Adun Pasir Panjang, Cikgu Ya, dia tanya pada saya, dia kata, Tok, mana lebih teruk? Pandemik politik atau pandemik COVID? Saya kata tentulah pandemik politik. Sebab pandemik politik inilah yang menghancurkan. Ini wabak sebenarnya. Mana tidaknya bila pimpinan terjebak dalam kronisma yang boleh diunjurkan kepada Saudara Rashid Yusof. Sekejap lagi saya bicara yang diunjurkan kepada korupsi. Saudara Rashid dia bertanya saya, pembukaan parlimen adalah kuasa speaker. Saudara Rashid Yusof, benar.
4 atau 5 malam dulu saya bila bersepentah dengan ini doktor yang berhormat Dr. Aziz Bari, Ketua Pembangkang DAP di Perak, saya dah menyuarakan pandangan. Dia kata betul. Apa yang Datuk Seri Kamal cakap tu betul, dia kata. Kerana kuasa untuk memanggil persidangan dan menentukan dewan dan sebagainya adalah kuasa parlimen. Bagi negara kita ini sepatutnya begitu, yang mengamalkan separation of power ataupun pengasingan kuasa. Kuasa eksekutif. Kuasa eksekutif yang saya nyatakan Perdana Menteri, Menteri Kabinet dan kaki tangan kerajaan, termasuklah KSN-nya, menteri, timbalan menteri, ataupun menteri besar, Exco kerajaan negeri, itu kuasa eksekutif. Dan satu lagi adalah kuasa legislatif, pembuat undang-undang. Ia diketuai oleh speaker. Satu lagi adalah kuasa judiciary. Judiciary ini adalah hakim. Hakim mesti bebas. Tak boleh terikut apapun mengikut kehendak eksekutif atau Perdana Menteri. Hakim tidak boleh sama sekali mengikut apa acuan Perdana Menteri. Sebab tugas hakim di mahkamah, dia akan dipimpin oleh pendakwa raya dan peguam bela. Pendakwa raya akan mengutarakan kes dia untuk didengar oleh hakim. Sama ada mahkamah rendah, mahkamah seksyen, mahkamah tinggi, mahkamah rayuan, mahkamah persekutuan. Hakim duduk, dia dengar. Okey, apa fakta kes? Jadi, tugas pendakwa raya yang tidak ada dimanipulasikan oleh mana-mana pihak. Ya, dia akan mengukakan pada hakim. Hakim dengar. Kemudian, tugas peguam bela adalah untuk membela, mencabar apa yang dituduh. Itu yang ada di negara kita, yang menjadi amalan kita sejak kita mencapai kemerdekaan. Tetapi hari ini persepsi rakyat. Saudara Haji mana? Saudara Pak Haji Asna Rahmat, Datuk Amir, Rumah Aban, Ismi, Mat Isa, okey. Tak apa. Saya ingat ada apa pada dia sebut nama Ismi, sahabat saya tu. Boleh apa teruk kena serang tu. Jadi saya mengatakan balik tadi bahawa hakim, dia tak boleh terpengaruh. Kalaulah Perdana Menteri ataupun eksekutif jumpa dengan hakim ini kalau boleh tak boleh. Dia ada freedom of mind. Tapi apa yang dilihat persepsi rakyat apabila adanya kes-kes terpilih. Maksudnya kalau orang itu menentang pimpinan kerajaan, bukan kerajaan. Ini pimpinan kerajaan, maka orang itulah yang akan dibawa ke mahkamah. Dan ini berlaku era Tun Dr. Mahathir. Yang selalu saya katakan, I am the law. Dia merasakan diri dia itu undang-undang. Dan apa yang dilakukan oleh Tun Dr. Mahathir itu sama juga sekarang ni diikuti oleh kerajaan pimpinan Tan Sri Muhyiddin. Ini masalahnya. Persepsi rakyat. Sepatutnya dia harus mengikis persepsi ini supaya negara luar. Saya jangan lupa, tiap-tiap kes dalam penghakiman itu ditulis dalam law journal. Jadi hakim membuat keputusan tu. Jadi orang akan ketawa. Sebab law journal ini akan menjadi perdebatan bila ada perbicaraan di luar negara untuk jadikan term and references. Katalah perbicaraan ini berlaku di Australia atau negara-negara Commonwealth ataupun di India ataupun berlaku di England. Jadi ada peguam bela menambah hujah. So Your Honor, apa yang berlaku di Malaysia dalam kes ABC against this, ini jadikan referensi, orang ketawa pada kita. Kenapalah pimpinan nak campur sangat urusan kehakiman? Kehakiman mesti bebas. Legislatif, parlimen, Dewan Negeri mesti bebas. Dia bebas. Menteri Besar tak boleh campur urusan speaker. Boleh Menteri Besar mengadu pada speaker. Ni Tuan Speaker, Datuk Speaker, kalau boleh kita nak bincang kali ini gini, inilah yang kita nak dahulukan. Okey, kata speaker. Sebab urusan kerajaan didahulukan. Alright. Tapi speaker mempunyai kebebasan. Bukan pula speaker ni masalahnya takut. Ini speaker parlimen pun takut pada Perdana Menteri, speaker Dewan Negeri takut pada Menteri Besar. Rosak negara ni. Saudara Taram, saya minum kopi sebentar. Saudara jangan lupa, dalam keadaan sekarang ni, banyak orang bertanya dengan saya, Tok, macam mana keadaan? Saya kata jangan risau. Tiap yang bermula, pasti ada akhirnya. Sungai di hulu, ada hilirnya. Sungai di hulu, ada kualanya. Ingat cakap saya. Kerana, sejauh mana pun dia berkuasa, satu ketika dia akan jatuh. Waktu itu, orang yang keliling, yang mengelilingi mereka ini, barulah tahu untung nasib masing-masing.
Sekarang betul kamu kuasa. Jangan lupa saudara ya, di Iran satu ketika dulu, Shah of Iran. Shah of Iran ni tak lama, saya ingat dalam sekitar tahun 76, 78. Waktu saya dalam jadi wartawan, sentiasa bergulumang dengan newspaper, pergi ke kedutaan Iran dan sebagainya. Dan waktu itu, keangkuhan Shah of Iran ni, dia mempunyai pasukan tentera dia sabak, dia panggil. Tangkap orang, seksa orang, pukul orang, sampai ke peringkat bunuh dan sebagainya. Tapi akhirnya, bila ada gelombang suara kebangkitan rakyat, Ayatollah Khomeini yang berada waktu itu di Paris, balik ke Tehran, akhirnya Shah of Iran tumbang dan hari ini hilang legasi Shah of Iran. Faradiba isteri dia pun nak balik pun tak boleh. Mayat Shah of Iran pun tak boleh, tak diizinkan dikebumikan di bumi Iran. Anak dia Shah Pahlavi duduklah bersendirian gelandangan di negara orang. Ingat, dan ini juga akan berlaku pada pimpinan negara kalau mereka meneruskan kezaliman pada rakyat. Begitu juga apa jadi pada Husni Mubarak. Begitu punya hebat dan mesti apa semua. Akhirnya, bila rakyat bangkit. Nah, saudara Mito, semua orang takut, saudara Mito T, semua orang takut hilang jawatan. Itu bagi mereka tak ramai. Kalau mereka yang begitu, tunggulah. Kamu tunggu. Hukum Tuhan, kifarat Tuhan pasti datang. Lihat apa berlaku di Indonesia. Rejim Soeharto. Berapa ramai, ada yang mati kena tembak apa semua tu. Dalam rusuhan pelajar. Mereka menentang, mereka nakkan KKN, menentang KKN yang dipimpin oleh Amin Rais. Akhirnya di mana Soeharto? Meninggal dunia dengan penuh kehinaan. Dalam keadaan yang tenat begitu pun dibawa ke mahkamah. Apa berlaku pada Taksin? Taksin Sinarawat di Thailand jadi Perdana Menteri dan mula memikirkan soal projek jual itu, jual ini dan pembelinya tidak lain tak bukan daripada Temasek, Singapura. Akhirnya, rakyat Thailand membuang Taksin, tak boleh balik ke Thailand. Betul, saudara Jozo. Hari ini kita di atas, besok kita akan di bawah. Betul. Jadi kepada rakyat, sabar, tenang. Pertama sekali berdoa pada Allah SWT. Sekali setiap kezaliman itu di dunia ini, pasti ada balasannya sebelum mereka dihukum di akhirat nanti. Bagi mereka yang punya kuasa sekarang ni, teruskanlah anda bermain, bercanda dengan kuasa anda. Anda bercandalah dengan air mata rakyat. Tak mengapa. Tapi ingat, rakyat tak akan lupa apa yang anda lakukan. Dan sebab itu saya kata rakyat harus menuntut bila berlaku peralihan kuasa nanti, pimpinan baru yang naik, dia tak boleh nak berlapang dada. Dia tak boleh kata, kesian. No way. Kita harus memulakan langkah baru dalam hidup kita ini dan negara kita ini harus mendepani suasana baru yang tidak lagi boleh berkompromi dengan KKN. Tuan Aman, kerajaan dia PN dipimpin oleh Mak Tompok dan Semurid Jana. Saya tak seronok sebenarnya nak menceritakan apa keadaan sebegitu. Tapi saya memberi gambaran apa yang akan berlaku. Kerajaan yang dipimpin ini pasti akan sampai waktunya. Sebab itu kau buat apalah pada khianat. Kau buat apalah pada rakyat. Bila rakyat mengambil kuasanya, suara rakyat kuasa keramat, waktu itu lautan tidak bertepi lagi. Syahdin, speaker pro PBM. Betul, saya tak nafikan. Sebab itu saya kata, saya kecewa. Saya tidak mau menuduh. Tapi semua yang berlaku sekarang ni menimbulkan persepsi. Kalau kita tuduh, tak boleh saya. Sebab kita tak ada bukti. Sepatutnya speaker dia boleh panggil. Sepatutnya. Speaker dia kena menghadap agung. Sebab seperti apa? Dia sebenar-benarnya kalau saudara melihat dari sisi pentadbiran negara kita ni, di atas sekali adalah perlembagaan. Saya jangan lupa, di atas segala-galanya adalah perlembagaan negara kita. Di bawah perlembagaan itu ada agung. Dulu Yang Maha Pertuan Agong. Bawah ini bersama dengan Yang Maha Pertuan Agong adalah Raja-Raja Melayu. Okey, di bawah itu baru ada 3 pecahan, iaitu eksekutif, legislatif dan judiciary. Kena bawah itu barulah dia punya kaki tangan dan sebagainya. Jadi, siapa sahaja yang berjawatan di negara ini perlu mengangkat sumpah. Antara kandungan isi sumpah itu adalah untuk memelihara negara dan perlembagaan negara kita ni. Apabila ada unsur-unsur mereka melakukan pengkhianatan terhadap perlembagaan, mereka tidak boleh lepas lari daripada tindakan undang-undang. Ini kena ingat.
Jadi kalau saya tak ada besok pun, kalau bini saudara yang menjadi warga bangsa yang cinta damai harus menuntut daripada pimpinan akan datang. Mereka tak boleh nak lepas lagi. Saudara, ini sebab itu semalam saya nampak Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia, saudara Ashraf, dia menuntut. Dia menuntut supaya Malaysia mendesak kerajaan agar memanfaatkan ordinan darurat 201 sebagaimana yang telah dimasyurkan untuk mengarahkan institusi kewangan memberikan moratorium secara automatik. Kemudian katanya apa guna promosi darurat jika tidak dimanfaatkan oleh kepentingan rakyat. Jadi pemuda UMNO dia merasakan, kamu buat darurat ni untuk apa? Adakah untuk diri kamu sendiri? Kalau kamu nak buat itu untuk diri kamu, itu tak betul. Sepatutnya setiap bagi Noh jadi PM, okey ketuk. Saya tak boleh nak kata apa, saudara. Saya tak boleh nak membuat satu penghukuman. Tanya kat saya, tetaplah saya kata, kalau tak, saya takkan Presiden UMNO saya. Sebab saya warga UMNO. Abang Non daripada Parti Keadilan. Saudara tanya dengan saya orang UMNO. Macam saudara bertanya dengan saudara Lokman. Siapa yang baik jadi Perdana Menteri? Dia kata, kau orang gila lah kau tanya kat aku. Tentulah aku nak akan Datuk Najib. Itu pilihan daripada saudara Lokman Adam. Tanya pada saya, tentulah saya nakkan Presiden UMNO dan ataupun warga UMNO. Yang ada sekarang ni, ya Bapak boleh tegur Razili Hamzah. Bagi saya, tapi orang kata Allah tua. Itu soalan dah lah. Pilihan. Sebab saya memikirkan dalam keadaan negara nazak begini. Saudara lihatlah. Saudara lihat sendiri macam mana saya ketawa sebenarnya. Saya tertawa terbahak-bahak. 2-3 hari lepas. Apabila saya mendengar kenyataan Menteri Perdagangan dan Industri Antarabangsa, Azmin Ali. Dia kata bahawa ujian COVID-19 yang terbaik adalah macam mana negeri China melalui butut. Saya gelak lah. Saya kata minat betul dah dia dengan keadaan begitu. Nah, ini betul. Lepas itu dia buat kenyataan. Saya dengan ini tidak menarik sokongan pada Syed Anwar Ibrahim kerana Dr. Anwar Ibrahim adalah rendah moralnya, terlibat dengan seksual dan sebagainya. Yang bercakap Azmin Ali, kata apa dah jadi negara aku ni. Saya ketawalah. Kalau kamu rasa kamu bersih, hadapilah tuduhan di mahkamah. Jangan dilindungi dan sebagainya. Tapi tunggulah, kamu juga akan tunggu. Tunggu saja. Dan bagi saya, dalam keadaan ini negara yang bergolak sekarang ni, sepatutnya lain yang kita minta. Yang kita minta kesejahteraan rakyat. Kamu mencadangkan ataupun meminta ataupun menasihati. Dulu yang Mahkamah Pertuan Agong, kamu memberi gambaran. Kalaupun kita tak ada dalam apa yang waktu dia berbincang dengan Agong, kita tak tahu. Tapi kabarnya ada kesusahan negara, ada peguam negara, ada Panglima Angkatan Tentera, ada ketua polis negara, Perdana Menteri, dan membawa kehendak kabinet. Jadi sembah kepada tuanku. Dan kamu memberi gambaran bahawa negara ini perlu diadakan darurat. Okey? Keperluan itu adalah untuk kepentingan rakyat. Dan saya berkeyakinan bahawa tuanku bersetuju kerana nak pentingkan rakyat. Tapi rupanya rakyat tidak dipentingkan. Masalah rakyat tidak disantuni. Yang mereka santuni tidak lain dan tak bukan dalam keadaan sekarang ni, ini terbukti. Sebab dalam saat begini, dalam saat negara dana darurat, dalam PKP, peningkatan kes COVID-19 berterusan naik. Satu bab. Yang kedua, dalam keadaan negara tidaklah huru-hara, negara dah dikep sebagai negara darurat. Kamu meluluskan projek demi projek. Yang ketiga, kamu tidak mampu, kamu gagal menangani masalah harga barangan pasaran. Yang keempat, kehidupan rakyat tidak kamu tangani, tidak kamu santuni. So what type of leader you are? Kamu memberi gambaran pada tuanku. Tuanku berjiwa murni. Bagi tuanku yang paling penting is negara dia. Jadi bila kamu sebagai Perdana Menteri memberi nasihat pada Agong, Agong kata okey. Okey, kalau gini keadaannya daruratlah. Okey, tak ada masalah. Tetapi masalah sekarang ni, waktu kamu menjadi Perdana Menteri dalam keadaan sekarang ini, apa yang kamu lakukan untuk rakyat? Itu persoalannya. Saudara Aiman Muhammad, Patuk Muhyiddin dah bawa usul Dewan Rakyat dan Parlimen. Ini sepatutnya begitu. Apa yang berlaku di Kelantan tahun 1977, ya, 1997.
ada berlaku krisis di Kelantan, di undangan di Kelantan, beramuk dan sebagainya. Tun Hussein On bawa cadangan di Dewan Rakyat supaya diwujudkan darurat di Kelantan. Dipersetujui oleh ahli Dewan Rakyat. Setelah dipersetujui cadangan itu, usul itu, dibawa ke Dewan Negara. Diadakan persidangan Dewan Negara. Dewan Negara setuju. Barulah benda ini dibawa menghadap Agong. Barulah baginda Tuan Peri Agong bersetuju menandatangani proklamasi darurat di negeri Kelantan. Itu dia punya contohnya. Kenapa tak diikuti? Ini yang menimbulkan persoalan pada rakyat. Sebab itu hari ini rakyat merasakan bahawa Perdana Menteri hari ini tidak mempunyai keabsahan legitimasi berkali-kali. Dan akhirnya hari ini beliau cukup hina di mata rakyat. Saya sedih juga. Saya sedih. Sebagai seorang manusia biasa, kita sedih juga. Tapi itu pilihan kamu. Hari ini, percayalah. Besok dia akan membuat ucapan. Putusan sempena hari wilayah. Percayalah cakap saya. Orang akan masuk, orang akan memberi pandangan, orang rakyat akan memberi komen dan sebagainya yang amat memalukan. Sebab itu saya katakan, berapa putusan negara? Majoriti tidak ada. Sekarang ni rakyat merasakan majoriti tidak ada. Tetapi macam saya katakan 3-4 malam dulu, tak dibuktikan. Sebab itu saya kata kita tak boleh nak tuduh. Semalam pun saya cakap, kemarin pun saya beritahu, tak boleh nak sekarang ni sebab nak kata dia tak ada majoriti pun tak boleh. Sebab tak dibawa ke Dewan Parlimen. Jadi persoalan sekarang ni, kenapa kau tak bawa? Kalau kamu tak bawa, kamu takut nak bawa ni, artinya kamu sedar bahawa kamu tidak ada majoriti. Kalau kamu sedar kamu tidak ada majoriti, yang terbaik kamu berhenti. Kalau kamu mempunyai dignity, harga diri. Seorang manusia di dunia ini dinilai pada harga dirinya. Bukan dinilai pada qualification. Kamu boleh keluar daripada universiti. Kamu boleh keluar sebagai profesor itu, profesor ini. Profesor serba tahu. Semua orang ada. Tapi kalau dignity, harga diri kamu tak ada. Orang tak akan hormat kamu. Orang akan maki kamu sepanjang masa. Kenapa kamu memilih jalan itu? Dan ini saya tujukan pada Perdana Menteri. Dan di kalangan ahli kabinet, menteri-menteri dalam kabinet itu, kenapa tidak dinasihati Perdana Menteri? Yang amat berhormat, I think dalam keadaan sekarang ini, let us face the reality. Sepatutnya begitu. Tapi tidak. Semuanya, yes sir. Yes sir. Kerana memikirkan tembolok sendiri. Memikirkan cukup bulan aku dapat puluhan ribu. Aku jadi menteri. Kalau dia jatuh, aku tak jadi menteri lagi. Ini orang yang tak ada keyakinan diri. Orang yang boleh hilang. Hilang tau. Hilang sifat dia ketakwaan pada Allah SWT. Mereka masih menafikan bahawa rezeki itu bukan datang daripada Allah SWT. Na'udzubillah minaz zalik. Gugur iman. Sepatutnya mereka mengatakan, aku jadi menteri ini adalah kehendak Allah SWT. Allah menentukan aku hari ini jadi menteri. Aku jadi menteri pertanian. Aku jadi menteri itu. Aku jadi menteri undang-undang. Ada menteri undang-undang sekarang ni dia berlepas. Sepatutnya dia perjuang agama. Patutnya dia tunduk, syukur, sujud Allah. Bukan kerana Tazimuddin. Dia dilantik atas kehendak Allah SWT. Laksanakanlah. Sepatutnya dia menasihati. Tak ada. Tak berani nak bercakap. Sebab itu saya, sahabat malam, saya katakan pimpinan ahli-ahli parlimen daripada UMNO yang diangkat sebagai menteri ini tak boleh pakai. Sebab mereka gagal untuk memberi nasihat. Bukan seorang, mereka ramai. Semua nak jaga perut sendiri. Semua nak jaga jawatan masing-masing. Syamidah Hakim, mana maruah PM itu? Syamidah, saya wallahualam bisawab. Dengar kabarnya, dia daripada anak ustaz yang baik di Muar. Dengar kabar lah. Jadi selalu begini, takut hilang jawatan. Itu tepat sekali. Mereka tak sepatutnya memikirkan soal jawatan. Itu urusan Allah SWT. Salah Faizal, susahlah bro. Buat tambah dosa, tua-tua ni duk layan cucu lebih baik. Sepatutnya begitu. Sepatutnya begitu. Apakah Saudara Faizal tuju kepada saya? Pulang. Saya akan bersuara. Sebab saya yakin saya bersuara adalah suara kebenaran. Sebab saya katakan, apa yang berlaku sekarang ini, apa yang dilakukan oleh Tan Sri Muhyiddin, mengwujudkan persepsi rakyat. Dia mewujudkan persepsi rakyat. Rakyat tak tuduh, tapi persepsi.
Pertama, kamu tak ada majoriti. Kedua, kamu tak ada dignity. Ketiga, kamu tak ada maruah. Keempat, kamu tak ada letak jawatan. Kemudian, bukan hanya Tan Sri Perdana Menteri. Begitu juga di barisan kabinet yang lain. Mereka sepatutnya menasihati beliau. Tugasnya masuk mesyuarat. Tiap-tiap minggu ada mesyuarat. Lebay-lebay pun dah kenyang tu. Itu satu bab lagi. Kalau saya cakap nanti, serang pula orang PAS saya ni. Dan banyak saya terima wall. Mereka pun kecewa. Warga daripada PAS, peringkat akar umbi pun amat kecewa. Kerana tidak terdengar suara pembelaan daripada pimpinan daripada PAS. Dia jaga undang-undang, Datuk Takayuddin. Dia sepatutnya menasihat pada menteri. Ni tak boleh ni, kena buat parlimen ni. Kita ikut gini. Kalau kamu memberi nasihat yang salah, kamu tunggulah azab daripada Allah SWT. Kerana waktu kamu menjadi ahli PAS, kamu bersumpah dengan PAS bahawa kamu akan menjamin, menjaga undang-undang mengikut unjuran agama Islam. Apa yang kamu lakukan sekarang ni, wallahu a'lam bisawab. Sepulah kamu jawablah nanti. Begitu juga dengan menteri-menteri yang lain. Kalau kamu merasakan kamu jadi menteri besar macam Samsuri, itu adalah kehendak Allah SWT. Jangan kamu nafikan. Kamu berada sebagai menteri besar Terengganu itu, sebagai naib presiden dan apa semua tu di dalam parti PAS itu adalah kehendak Allah SWT menentukan. Tapi kamu tidak melaksanakan. Apabila kamu tak laksanakan, kamu tunggulah azab daripada Allah SWT. Saya khawatir mereka ni nanti akan jatuh dengan penuh kehinaan. Barang dijauhkan Allah. Sebab itu saya kata sepatutnya berhenti lebih baik. Kalau dia tahu depan tu mara, buat apa nak tempur? Baliklah ke pangkal jalan. Kembali pada rakyat. Saya rasa dia akan dilihat, dia akan dikenang sebagai seorang Perdana Menteri yang mulia. Macam mana kita mengenang hebatnya almarhum Tengku Abdul Rahman. Macam mana hebatnya almarhum Tun Razak. Kita mengenang dan kita melihat seriusnya, tegasnya almarhum Tun Ismail. Ini pemimpin-pemimpin yang hebat. Mereka dikenang sepanjang masa. Dan pusaranya, di pusara pahlawan di Masjid Negara itu sentiasa dikunjungi. Orang menyedekahkan Fatihah. Kerana melihat sentuhan mereka tidak lain tak bukanlah untuk rakyat. Mereka tidak memikirkan soal diri sendiri. Almarhum Tengku Abdul Rahman, bila dah berhenti, duit pun tak ada. Saya baiklah, arwah Tun Dr. Mustafa selalulah bagi. 2-3 bulan sekali 100,000 bagi. Masa itu Dr. Ismail, Tun Dr. Mustafa kaya. Dia kata, saya ni nulis dalam Star lah. As I see it, without fear or favor. Tapi selalu Mustafa bagi duit kat saya. Begitu Perdana Menteri kita dulu. Bukan dia tak ada anak. Bukan dia tak ada kroni. Bukan dia tak ada saudara mara. Tak ada. Dia memikirkan rakyat dia. Dia memikirkan negara dia. Dia memikirkan tidak lain tak bukan adalah pentadbiran dia. Ini orang yang ada dignity. Yang ada harga diri. Saudara Rafidah Osman, percayalah. Allah melihat apa yang mereka lakukan. Ini pasti merdeka akan, ini saudara Khairul Anwar, pasti mereka akan diazab oleh Allah SWT. Ini yang saya katakan, kita sebagai umat Islam, kita wajib menegur. Sebab mereka juga seagama dengan kita. Kita harus menegur. Soal dia tak nak dengar, sudahlah. Kita menegur, kamu ni dah sadar, jalan kamu dah melalui jalan-jalan yang penuh kesesatan. Kembalilah ke pangkal jalan. Saya menegur itu dengan ikhlas. Dan saya mengharapkan Tan Sri Perdana Menteri kita ni datang bangun pagi besok, timbul kesedaran. Jangan fikir dengan cakap orang keliling. Orang keliling sekarang ni mengharapkan sesuatu. Saya tahu mungkinlah orang yang kaki bodek apa semua tu, yang dapat upahan daripada JKOM ni, menyeranglah saya punya war dan sebagainya. Tak apalah. Kalau anda berfikiran begitu. Tapi rakyat melihat. Apabila anda sentuh benda-benda begini, rakyat akan bangun. Kalau perbuatan sia-sia. Carilah jalan. Saya kata, kalau dia nak kekal sebagai Perdana Menteri pun, rakyat tak kisah. UMNO sendiri mencalonkan dan bersetuju. Tak ada masalah pada UMNO. Tapi laksanakanlah tugas dengan baik untuk rakyat. UMNO tuntutannya untuk rakyat. Jadi bila kamu tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab untuk rakyat sebagaimana yang kami harapkan, maka tentulah UMNO berkecil hati. Bila kami berkecil hati, maka timbullah sekarang ni ahli-ahli Parlimen UMNO dah mula nak tarik sokongan. Walaupun memang yang Muhammad Benda Tengku Razali dia sudah menyatakan dari awal dia tak setuju sebab dia tahu keadaannya. Tapi dia pun berlapang dada mengharapkanlah. Dia kata mudah-mudahanlah dia berubah. Dia kata. Masih tak berubah. Jadi bila tak berubah, ini keadaannya pimpinan PAS. Saudara Zulkifli, saya tak nak marahlah pada mereka. Bagi saya lah, kalau saya cuma mengharapkan agar pimpinan PAS, ahli-ahli parlimen daripada PAS,
ahli-ahli Dewan Negeri PAS yang anda berjawatan. Anda kena ingat bahawa anda mendapat imbuhan yang begitu besar dengan jawatan yang anda pegang adalah hasil kerja keras ahli-ahli peringkat bawah. Tanpa ahli-ahli PAS di bawah di akar umbi, anda tidak akan dapat apa-apa jawatan pun. Lepas tu dengan usaha keras ahli-ahli bawah, restu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana anda sentiasa menuntut supaya nak membawakan peradaban Islam, perundangan Islam dan sebagainya. Restu Allah Subhanahu Wa Taala dan ahli-ahli bawah, tapi akhirnya anda mengecewakan. Ini keadaannya. Saya tak mau menyerang secara peribadi, tapi bagi saya memang agak mengecewakan. Dan saya yakin warga PAS pun kadang-kadang rasa malu. Macam kita sekarang ni, saya sebenarnya tanya dengan saya rasa malu. Kalau orang bertanya saya, Tok, macam mana you punya ahli parlimen? Malu saya. Sebab itu, saya berkali-kali, sekarang ni saya dah COVID, perintah darurat, saya tak dapat jumpa. Saya nak cuba hubungi, tak jawab. Saya nak berjumpa dengan Presiden UMNO. Saya nak tanya sekarang, Tok Sri, saya benarnya saya rasa malu ni, kena buatlah sekarang ni. It's a time for you to withdraw total lah. Biarlah orang tak nak buat pun, you kena withdraw lah. You sebagai Presiden, tariklah sokongan. Buat pengumuman. Dan saya cuba nak hubungi Datuk Seri Najib. Datuk Seri Najib, tariklah sokongan. Tak ada orang pun tak apalah. Sebab sekarang ni, dah ada Jazlan, Datuk Jazlan daripada Macang. Lepas tu, Datuk Nazir Aziz. Dah tarik sokongan. Saya ingat, Presiden UMNO kena buat lah. Jangan fikir lagi. No more politicking. Yang penting sekarang ni, rakyat. Rakyat menuntut supaya pimpinan UMNO benar-benar serius kali ini menangani masalah yang sekarang ni sudah beyond. Negara kita sekarang ni diserang oleh pandemik politik yang cukup berbahaya. Kerana apabila adanya KKN, korupsi, kronisme, nepotisme, projek diberi, rakyat masih susah. Kenapa perlu ada pengumuman pemberian kontrak di saat rakyat dalam keadaan menderita untuk meneruskan kehidupan? Saya amat berharap, saudara, kita berdoalah pada kita, Ya Allah, Ya Tuhanku, selamatkanlah bumi kita ini. Tidak lain tak bukan demi untuk bangsa dan anak cucu kita akan datang. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi malam esok. Selamat malam.